Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan bercerita tentang kejatuhan kekhalifahan Umayyah. Kejatuhannya bermula apabila pelantikan Sultan Al-Hisham II Al-Mumayyid. Beliau merupakan anak kepada sultan sebelum daripada ini, iaitu Al-Hakam II. Beliau dilantik pada usia yang sangat muda. Pada peringkat awal, pelantikan beliau ditolak oleh kebanyakan pemerintah Spanyol pada masa itu. Namun, kebijaksanaan dan strategi yang diatur oleh Ibn Abi Amir dan Ummul Walad, iaitu ibu kepada Sultan Al-Hisham ini, berjaya untuk meletakkan dia di satu jawatan sebagai Sultan Andalus pada ketika itu. Selepas daripada pelantikan Sultan Hisham II Al-Mumayyid, seterusnya Ibn Abi Amir menggerakkan langkah beliau, dan pada ketika inilah Ibn Abi Amir bumbu-bumbu untuk menjadi pemerintah Andalusia dimulakan. Baiklah, mari kita berkenalan dengan Ibn Abi Amir. Ibn Abi Amir merupakan seorang Perdana Menteri kepada kerajaan Andalus pada ketika itu. Beliau merupakan seorang yang berketurunan Arab namun lahir di Spanyol dan membesar di Spanyol. Beliau juga merupakan seorang yang bijak mengatur strategi politiknya. Pada peringkat awal, beliau telah pun berbaik dengan orang istana untuk mendapatkan kedudukan di dalam istana. Kedudukan beliau kepada istana semakin kukuh apabila beliau berjaya untuk menyingkirkan puak pengkhianat Saqalibah, dan beliau telah pun dilantik sebagai Al-Hijab, iaitu Perdana Menteri wakil kepada Sultan. Politik Ibn Abi Amir, beliau merupakan seorang ahli politik yang sangat hebat. Pada peringkat awalnya, untuk mendapatkan sokongan, beliau telah pun menyingkirkan pengkhianat daripada puak Saqalibah dan mendapatkan kepercayaan daripada istana. Selain daripada itu, beliau telah pun memenjarakan Al-Musyafi, dan hal ini menyebabkan beliau berjaya untuk dilantik sebagai Al-Hijab. Di samping itu, semasa dalam era pemerintahan beliau telah pun menunjukkan bahawa dirinya memerangi ahli falsafah, sedangkan beliau sendiri pun bersetuju dengan pandangan falsafah itu untuk menarik sokongan daripada para ulama yang ada di Andalus pada ketika itu. Dan yang paling ketara adalah beliau memindahkan pusat pemerintahannya yang sebelum ini berada di bawah Al-Hisham II, iaitu di Alcazar, kepada Madinah Az-Zahrah, di tempat yang orang ramai menyokong beliau. Mari kita bercerita tentang kejayaan Ibn Abi Amir. Pada peringkat awal, beliau telah pun berjaya mengalahkan Panglima Tentera Al-Ghalib yang sebelum ini berpaling tadah daripada beliau dan dianggap sebagai pengkhianat pada tahun 1981 Masihi. Disebabkan hal inilah beliau mendapat gelaran Al-Manzur. Selain daripada itu, beliau telah pun berjaya untuk menyertai ekspedisi sebanyak 57 kali, iaitu di kawasan Barcelona, Compostela dan Gereja Saint James. Cuba bayangkan, di samping menghadapi tekanan daripada dalaman oleh pemerintah itu sendiri, beliau telah pun berjaya membawa Islam memenangi 57 ekspedisi. Bukan perkara yang kecil sebenarnya. Bertitik tolak daripada inilah kawasan jajahan Islam berjaya diluaskan ke kawasan Afrika, Pyrenees dan Fes. Cuba bayangkan, hebat tak hebat Ibn Abi Amir ini. Dan kejayaan ini dimaniskan lagi dengan kejayaan Ibn Abi Amir meletakkan namanya sebaris dengan khalifah pada ketika itu, di mana banyak khutbah Jumaat telah pun menukar nama khalifah kepada nama beliau. Selain daripada itu, khutbah-khutbah Jumaat juga banyak menyebut nama beliau dan pakaiannya digantikan dengan pakaian khalifah.
selepas daripada beliau telah pun digantikan oleh anaknya Abdul Al-Malik. Seorang pemerintahan yang hebat juga seperti ayahnya. Anak kepada Ibn Abi Amir iaitu Abdul Malik ataupun Abdul Malik merupakan seorang pemerintah yang sangat-sangat hebat. Ayahnya juga merupakan seorang yang hebat. Dan pada ketika inilah beliau mendapat kuasa penuh daripada Sultan Al-Hisham II, Sultan Hisham II untuk memerintah Andalus. Bertitik tolak daripada ini, beliau mendapat gelaran sebagai Al-Muzaffar dan Saif Ad-Daulah. Semasa 6 tahun pemerintahan beliau telah melakukan banyak ekspedisi seperti ke Catalunya ataupun Barcelona pada ketika ini dan juga Saint Marin. Kekacauan mula timbul apabila pada tahun 1008 Masihi Abdul Malik meninggal dunia. Kekhalifahan mula kacau bila pemerintah mula silih berganti dan banyak perang saudara yang berlaku akibat perebutan kuasa yang sangat-sangat memuncak pada ketika ini. Sepanjang 27 tahun, 7 khalifah silih berganti. Mereka hanya sebagai lambang sahaja dan kuasa penuh terletak kepada Al-Hijab iaitu Perdana Menteri. Cuba bayangkan, akibat gila kuasa ini, satu kerajaan yang cukup hebat namun akhirnya jatuh kerana kuasa. Mari kita lihat senarai-senarai Al-Hijab ataupun Perdana Menteri kepada kerajaan Andalus. Terdapat 5 orang Al-Hijab iaitu Perdana Menteri, bermula daripada Ibn Abi Amir, turun kepada anaknya Al-Malik ataupun Abdul Malik Al-Muzaffar, Abdul Malik Al-Muzaffar. Seterusnya Abdul Rahman, digantikan pula dengan Muhammad bin Hisham Al-Mahdi, dan yang terakhir adalah Sulaiman Al-Musta'in Billah. Inilah senarai Al-Hijab ataupun Perdana Menteri kepada kerajaan Umayyah di Andalus. Sebab-sebab kejatuhan Bani Umayyah. Yang pertama adalah tiada komunikasi. Bentuk muka bumi Spanyol menyukarkan proses komunikasi dijalankan. Dan kekhalifahan Umayyah di Andalus menolak wakil daripada kerajaan Abbasiyah untuk menjadi pemimpin di Andalus, dan banyak sebenarnya kerajaan kecil yang memisahkan diri daripada kepimpinan Abbasiyah. Seterusnya adalah kuasa pentadbiran wilayah. Pemimpin gagal mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Pemimpin mempunyai kuasa penuh dan tidak tertakluk kepada pusat. Seterusnya adalah perpecahan masyarakat. Memang kerajaan Umayyah sangat terkenal dengan sifat asobiahnya, dan hal ini turut diterapkan dalam pemerintahan mereka di Spanyol. Seterusnya adalah wujud berbagai kaum di dalam pemerintahan kerajaan Umayyah di Spanyol seperti kaum Saqaliba, Barbar dan banyak lagi. Dan yang terakhir adalah pengaruh Syiah yang datang daripada Afrika, Utara, menambahkan lagi rencah perpecahan dan juga kejatuhan kerajaan Islam Umayyah di Spanyol. Baiklah, sekarang kita tengok pula sistem pemerintahan di Andalus. Sistem pemerintahan di Andalus boleh dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu pentadbiran, ketenteraan, pertanian dan perdagangan. Dari aspek pentadbiran, Bani Umayyah di Spanyol memerintah mengikut sistem autokrasi di mana pemerintah berkuasa penuh. Amir dan Khalifah bertanggungjawab dalam semua urusan pentadbiran, termasuklah sebagai ketua tentera dan juga ketua kehakiman. Hajib iaitu Perdana Menteri mengendalikan kerja-kerja pentadbiran yang berpusat di Istana Cordova. Pembahagian Qura ataupun wilayah ditadbir oleh seorang Governor. Selain itu, orang bukan Islam pada zaman tersebut ada ketua masing-masing di mana mereka ni bertanggungjawab untuk menguruskan kutipan jizyah iaitu cukai perlindungan. Mereka juga ada mahkamah dan juga hakim sendiri. Pada masa tersebut, ulama menjadi penasihat khalifah terutamanya dalam bab agama lah.
Okey, dari aspek ketenteraan pula, Andalus mempunyai 3 buah markas tentera daripada utara, tengah dan selatan. Al-Hakam I membentuk pasukan tentera upahan yang kuat, yang terdiri daripada tentera upahan yang dipanggil Murtazikah, tentera sukarelawan dan juga tentera biasa, iaitu dianggotai oleh semua kaum di Spanyol. Dari aspek pertanian pula, Khalifah telah memperkenalkan sistem pengairan yang teratur. Hasilnya, pertanian bertambah, bekalan buah-buahan dan sayuran sepanjang tahun tu ada. Tanaman yang terkenal pada masa itu adalah limau, tebu, padi dan kapas, di mana benih-benihnya dibawa daripada negara-negara Islam di timur. Andalus merupakan negara yang paling majulah ketika itu dalam bidang pertanian dibandingkan dengan kawasan-kawasan Islam yang lain. Okey, Andalus juga kaya dengan hasil logam, di mana hasil logam ini telah diusahakan sejak zaman Rom lagi. Namun dimajukan lagi pada zaman Andalus dengan teknik dan perancangan yang lebih maju dan moden. Dari aspek perdagangan pula, Khalifah telah melantik pegawai-pegawai khas untuk menjaga ataupun memantau aktiviti seperti kesenian, pertukangan dan juga pelancongan. Okey, jadinya penduduk di Andalus tak melepaskan peluang emas ni untuk kembangkan bakat masing-masing, terutamanya dalam bidang seni bina, sastra dan lain-lain. Orang Islam juga pada zaman tersebut sangat-sangat aktif dalam bidang perniagaan dan perdagangan. Mereka pernah berdagang hingga ke Perancis di bahagian utara dan Afrika Utara di bahagian selatan. Pada abad ke-9 dan 10 Masihi, mereka membina industri perkapalan untuk membawa barang dagangan jauh hingga ke Mesir. Hasilnya ekonomi negara pun semakin baiklah kerana negara memperkenalkan kutipan cukai perdagangan ataupun kutipan cukai perniagaan. Andalus juga terkenal dengan hasil tenunan dan pakaian bulu dan juga periuk belanga daripada tembikar, tanah liat dan lain-lain. Seterusnya, jom kita tengok pula struktur masyarakat di Andalus. Penduduk di Andalus boleh dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu kaum Barbar, Mozarab, orang Kristian, kaum Arab, Mualadun, penduduk tempatan dan juga puak Yahudi dan golongan hamba. Kaum Barbar ni apa sebenarnya? Mereka ni sebenarnya berasal dari keturunan pejuang-pejuang Islam yang membuka kota Andalus ni. Mereka ni terdiri daripada puak yang menetap lah, bukan yang jenis suka berpindah randah. Hampir kesemuanya beragama Islam. Kebanyakannya mereka tinggal di kawasan desa, melakukan pertukangan secara kecil-kecilan. Kaum Arab pula, bilangan mereka sikit berbanding kaum-kaum yang lain, namun mereka lebih berpengaruh kerana mereka ni kebanyakannya terdiri daripada golongan pemerintah. Mereka memiliki ladang-ladang yang besar dengan hasil yang lumayan dan menguntungkan. Golongan Mawali, iaitu golongan yang bukan Islam, yang bertuankan Arab, memeluk Islam dan bernaung di bawah keluarga-keluarga Arab ni, sehingga akhirnya mereka ni berasimilasi dengan orang Arab dan bersemangat Arab. Kita tengok pula golongan Mualadun, iaitu penduduk tempatan. Mualadun ni adalah kaum muslimin yang berbangsa daripada keturunan bangsa Sepanyol. Mereka ni lebih ramai lah, of course lah, lebih ramai daripada orang Arab tu sendiri. Berlaku perkahwinan di antara golongan Mualadun ni dan orang Arab, sehingga ramai di antara golongan Mualadun ni yang mengaku mereka ni daripada keturunan Arab. Pada abad ke-10 Masihi, perbezaan ras di antara orang Arab dan Mualadun dah tak dapat dikenal pasti lagi dah. Seterusnya kita tengok pula Mozarab. Mozarab ni adalah orang-orang Kristian yang tinggal di Andalus dan bernaung di bawah pemerintahan Islam. Mereka ni kebanyakannya ada yang tinggal di bandar dan ada juga yang tinggal di luar bandar. Kebanyakannya bertutur dalam logat Rom, tapi bagi golongan yang terpelajar, mereka boleh bertutur dan menulis dalam bahasa Arab dengan baik. Mereka ni sangat terpengaruh dengan kebudayaan dan peradaban orang Arab dan Islam tu sendirilah. Namun, ada di antara mereka yang berhijrah ke negeri-negeri Kristian di utara Andalus. Puak Yahudi dan hamba. Puak Yahudi ni tak ramai, tapi mereka masih berpengaruh dan mempunyai sumbangan dalam bidang intelektual. Golongan hamba pula terbagi kepada 2, iaitu Puak Negro dan juga Saqaliba.
Pada abad ke-11 Masih, golongan Sakolibah ni dianggap sebagai salah satu elemen terpenting dalam kalangan penduduk di Sepanyol. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk berkenaan kebudayaan pada zaman Bani Umayyah di Sepanyol. Dalam bidang kebudayaan, terdapat beberapa bahagian, antaranya intelektual, sastra, seni dan pendidikan. Pertama sekali, kita akan cakap mengenai intelektual. Bidang yang paling terkenal ketika itu ialah bidang syariah, iaitu hukum hakam agama Islam yang bersandarkan Al-Quran dan Hadis. Manakala aliran mazhab yang popular ketika itu ialah Sunni, Syiah, Waris, Mu'tazilah, Zahiri dan Auza'i. Pada zaman Al-Hakam I, mazhab Maliki dijadikan mazhab rasmi negara. Antara tokoh ulama mazhab Maliki di Sepanyol ialah Isa bin Dinur, Yahya bin Al-Laisi dan Al-Utbi. Kumpulan ulama Maliki telah dibentuk dan dianggap sebagai aktiviti intelektual yang terpenting dalam bidang keagamaan pada zaman Bani Umayyah. Mereka juga dilantik sebagai penasihat kerajaan dan mahkamah. Ilmu agama yang lain seperti hadis, tafsir, ilmu kalam, tata bahasa Arab dan perkamusan juga dipelajari dan dikembangkan. Bidang sejarah dan biografi masih dalam peringkat lokal. Ahmad Al-Razi merupakan orang pertama yang mengaku sebagai ahli sejarah dan tokoh sejarah Arif, juga telah menyambung kitab Tarikh Al-Tabari. Secara amnya, bidang intelektual pada zaman Bani Umayyah masih merupakan aktiviti sebagai kecil yang sentiasa berterusan pada ketika itu. Seterusnya ialah bidang kesusastraan, di mana pada zaman Bani Umayyah telah melahirkan ramai ahli sastra dan penyair. Mereka ini telah melahirkan pelbagai bentuk syair dan sajak. Antara penyair Islam Sepanyol ialah Ibnu Abdul Rabih berketurunan bukan Arab yang terbilang dengan karyanya Al-Iq Al-Farid, diikuti dengan Ibnu Hani Al-Andalusi dan Muhammad bin Hani Abdul Rahman. Abdul Rahman Ad-Dahil atau dikenali dengan Abdul Rahman I merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan kesusastraan di Sepanyol. Malah, beliau sendiri telah menghasilkan beberapa bait syair. Beliau telah memberi sokongan kuat terhadap semua ahli sastra yang kebanyakannya datang dari bahagian timur empayar Islam. Pada zaman beliau juga, Abu Al-Mahshi merupakan penyair yang terkenal dan menjadi penyair istana. Beliau juga pernah diberikan ganjaran sebanyak 2,000 dinar oleh Abdul Rahman Al-Dahil kerana mencipta syair tentang orang buta. Pada zaman ini juga, lahir tukang-tukang cerita di pasar-pasar perniagaan yang menceritakan kisah 1001 malam ataupun Kalilah wal Al-Dimamah. Dari kisah ini, ia mempengaruhi negara Eropah yang kemudian melahirkan kisah Rinat and Boccaccio dan Chaucer. Pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, bidang seni syair berkembang dengan pesatnya dan mencipta syair berbentuk zazak dan musyawarah. Selain itu ialah bidang kesenian. Salah satu sebina-bina yang terkenal ketika itu ialah masjid besar yang terletak di Cordoba. Rupa seni bina masjid ini sangat mengagumkan seluruh dunia. Sejarah pembinaan masjid ini ialah reka bentuk masjid ini dicipta oleh Abdul Rahman I, diperluas dan ditindahkan oleh Abdul Rahman II, Al-Hakam dan Al-Mansur. Keistimewaan masjid ini ialah dari segi kehalusan dan keindahan seni bina. Kos perbelanjaan yang bernilai sebanyak 80,000 dinar. Ia juga memiliki 21 pintu dan 1,293 tiang batu yang bertatahkan permata. Mimbar masjid dibuat daripada gading dan kayu berharga. Dalam masjid pula dihiasi dengan 1,000 lampu dan di bahagian tengah masjid itu dihiasi dengan air banjir. Menara Masjid Cordoba yang terakhir dibina pada zaman Abdul Rahman III, iaitu ketika yang berbentuk bulat menyerupai menara Masjid Imam di Tamshiq.
Di samping itu, terdapat juga bandar istana yang terletak di Madinah Al-Zahra yang dibina oleh Abdul Rahman III Al-Nasir. Ia mempunyai paduan antara seni bina Rom dan seni bina Islam. Namun, ia runtuh pada 1013 Masihi. Pada keseluruhannya, seni Islam Sepanyol pada zaman Bani Umayyah merupakan gabungan antara bahan binaan yang diperoleh daripada Barat dengan teknik dan idea-idea dari negara Islam di bahagian timur. Akhir sekali ialah bidang pendidikan. Hal ini, pendidikan merupakan bidang penting yang berkembang pada zaman Bani Umayyah di Sepanyol. Ia terbagi kepada 3 tahap, iaitu rendah, menengah dan tinggi. Peringkat pertama iaitu peringkat rendah. Pada peringkat ini, murid-murid diajar membaca Al-Quran dan tata bahasa Arab di masjid. Murid-murid juga diajar menulis menggunakan pena dan dakwat serta menulis di atas kain licin yang boleh dipadam dengan kain kesat. Ia dilakukan secara terbuka. Seterusnya ialah peringkat menengah ataupun dikenali sebagai sanawiyah. Pada peringkat ini, diajarnya beberapa subjek seperti Nahwu, Sastra, Sejarah, Hadis, Matematik, Astronomi, Akhlak, Metafizik dan Had. Bagi pelajar yang lulus, dikurniakan diploma atau ijazah. Ia dijalankan secara bersendirian. Yang terakhir ialah peringkat tinggi atau universiti. Peringkat ini diwujudkan pada zaman Hakam II. Ia dijalankan secara informal yang dikendalikan oleh sekumpulan profesor. Universiti yang berpusat pula di Cordoba dan Toledo. Ia merupakan pusat pendidikan utama bagi siswazah-siswazah di barat Eropah ketika itu. Kesimpulan daripada semua bidang kebudayaan yang dipelajari tadi dapatlah kita ketahui semua bidang mempunyai peranan yang besar dalam mengukuhkan sesebuah tamadun ketika itu. Perkembangan kebudayaan dan kemajuan yang ditelusuri dapat dilihat memberi impak yang begitu baik kepada semua masyarakat dan pembangunan negara ketika itu. Sekian, terima kasih.